أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين أما بعد. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan para pegawai serta ahli jawatan kuasa pengurusan Surau Kebenaran Jumaat Asyakirin Balok Perdana, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia serta keizinan dan hidayahnya, kita dapat bersama-sama dalam usaha untuk kita menjadi seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan segala amanah dan tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita ruang, masa, kesempatan, kemewahan rezeki, kelapangan waktu, kesihatan tubuh badan untuk kita terus kekal di rumah Allah ini bagi kita muhasabah diri dalam kuliah maghrib yang dianjurkan oleh Surau Asyakirin Balok Perdana ini bagi edisi 22 Sya'ban malam ke-23 Sya'ban tahun 1444 Hijrah. Dan insya-Allah tuan-tuan hadirin hadirat dan tidak dilupakan para penonton yang menyaksikan siaran ini secara langsung, saya bayangkan di Facebook live lah, Surau Asyakirin Balok Perdana ini. Pada malam ini kita akan sembang-sembang tentang satu tajuk yang berkaitan dengan perkara yang bakal kita hadapi kurang lebih 6 hari ke 7 hari lagi, iaitulah Ramadan 1, 2, 3 go. Dia agak catchy sikit tajuk dia, ataupun dalam bahasa mudah kita faham adalah dengan kita berdoa. Kita mendoakan kepada kita dan juga kepada seluruh orang Islam, moga-moga kita sampai umur kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Antara doa yang sering diajarkan dan selalu dibacakan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahkan sejak daripada bulan Rejab lagi kita doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan ini, bulan Rejab ataupun bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kenapa kita dianjurkan untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk mohon sungguh-sungguh supaya kita ini sampai dalam bulan Ramadan Al-Mubarak? Kerana begitu banyak sekali kelebihan, begitu banyak sekali ganjaran yang bakal kita dapat kalau kita berada dalam bulan Ramadan. Dalam masa yang sama kita melaksanakan amalan-amalan yang baik dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tidak menafikan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lain. Jangan kita menjadi hamba Ramadaniyun. Jangan kita, ibadah kita hanya tertumpu kepada Ramadan saja. Bahkan di bulan-bulan yang lain, Rejab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah, Muharram, semuanya setiap masa kita perlu melakukan amalan yang baik.
Bukan sahaja bulan Ramadan saja. Ini tambah pula kita nak hampir bulan Ramadan. Sabar dululah, nanti start Ramadan baru baca Quran. Jangan gitu. Sebab bulan-bulan yang lain pun diberikan ganjaran yang banyak juga. Dalam satu hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hadis ini hadis kudusi. Allah bagi tahu pada bulan-bulan yang lain, kebaikan amalan hamba-hambaku akan diberikan ganjaran di antara 10 sampai 700. Maksudnya minimum ganjaran bagi orang yang buat amal kebaikan adalah 10. Dan maksimumnya dia ada range dia. Maksimumnya 700. Maksudnya dia tetap banyak walaupun dia bukan bulan Ramadan. Ada hadis Nabi yang berkaitan dengan kelebihan baca Quran. Setiap hamba umatku yang baca Quran akan diberikan ganjaran 10 ganjaran bagi setiap huruf yang dibaca. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu ganjaran bukan spesifik bukan Ramadan. Bulan-bulan lain pun diberikan ganjaran yang sebesar itu. Berkaitan dengan sedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap hamba-Ku yang berinfak, kata Allah, ganjarannya adalah seumpama dia tanam satu benih, tumbuh sebatang pokok ada 7 dahan, dan setiap dahan akan mengeluarkan 100 biji-biji benih yang lain. Makna kata tanam satu dapat balik 700. Itu pun bukan berkaitan dengan spesifik Ramadan. Bulan-bulan lain pun kita akan dapat ganjaran yang sebesar itu. Maka dalam kita nak melaksanakan amalan, nak melakukan sesuatu amalan ibadah, jangan kita semata-mata tunggu Ramadan baru kita buat. Sembahyang banyak, Ramadan tunggulah. Ni Ramadan nak dekat ni baru start kita baca Quran. Jangan. Dia kena ada sifat Rabbaniyun. Kena buat amalan ibadah tu kerana Tuhan, bukan kerana Ramadan. Namun ala kulli hal, kita tak nafikan dan memang perkara ini perkara yang jelas dan pasti bahawa Ramadan ini ibarat satu pusingan bonus. Ibarat suatu ganjaran hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Dan kita beruntung tuan-tuan dan puan-puan sekalian jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ganjaran ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum Nabi tak dapat ganjaran-ganjaran seumpama ini. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat dan baginda menyebutkan bahawa aku sangat merindui saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat hak yang sekeliling Nabi ini perasan. Ya, dia agak perasan. Dia kata, Rasul, kan kami ni ada sekeliling awak ni, bak berindu laginya. Nabi kata, mu ni sahabat-sahabat aku. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Habis tu siapa saudara-saudaramu ya Rasul? Saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepada aku, orang yang mengikuti aku, orang sayang cinta pada aku. Tapi dalam masa yang sama mereka tak pernah jumpa aku. Siapakah orang itu? Kitalah orangnya. Dan sebahagian riwayat menyebutkan bahawa amalan orang yang tak pernah jumpa Nabi berbanding dengan orang yang pernah jumpa Nabi digandakan sebanyak 30 kali ganda. Maksudnya kita punya amalan ini akan digandakan sebab kita berada di zaman yang penuh dengan cabaran. Namun kita tetap ikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat banyak ganjaran dan antara keberuntungan kita adalah ganjaran yang bakal kita dapat beberapa hari lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, terlebih dahulu saya ingin nak memperkenalkanlah sedikit sebanyak latar belakang saya. Mungkin nama tuan-tuan dah tengok pada poster. Muhammad Hafiz bin Muhammad Suhaili, bertugas di Pejabat Agama Islam Daerah Kuantan sebagai Timbalan Kadi Daerah yang juga merupakan Imam Besar Daerah. Dan daerah Kuantan ini, masjid daerahnya adalah di Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan di Indra Mahkota. Setakat tu sajalah. Tuan-tuan kenal lah saya daripada Pejabat Agama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyambung sembang-sembang kita. Saya ingat nak sebut tu awal tapi saya lupa.
Baik, bercakap tentang persediaan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan ini kita biasa dengar. Bahkan kalau mereka yang agak berusia lah, kan, umur 30, 40, saya ingat lebih daripada 25 kali mereka sudah berpuasa. Dan lebih daripada itu juga mereka mendengar tentang cerita Ramadan, kelebihan Ramadan. Ini anggaplah ia sebagai review semula lah. Kita ulang kaji balik, kita review balik apa yang pernah kita tahu sebelum-sebelum ini. Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan, ataupun disebut sebagai Sayyidus Syuhur, raja bagi segala bulan. Jadi bagaimana persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini? Kita kena buat preparation yang begitu bersungguh-sungguh sekali. Para salafus salih, para alim ulama, mereka begitu excited, mereka begitu teruja untuk berada masuk dalam bulan Ramadan, sehingga mereka kata sebahagian para ulama 6 bulan sebelum lagi dah mereka buat persiapan, mereka bersungguh-sungguh untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuma orang Melayu kita ni agak extra over sikit lah, kan? Dia buat persiapan raya dulu daripada Ramadan. Ulama dulu dia buat persiapan Ramadan memang bukan sahaja dari sudut tempat mana dia nak semayang kat rumah dia tahajud, kat mana dia nak duduk, ya, macam mana cara dia nak bagi masa dia bekerja dalam masa yang sama, dia nak beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Dia dah buat preparation. Dia dah pastikan diri dia sihat. Itu antara perkara penting juga, pastikan diri kita ni sihat untuk kita beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kan? Kita ambil contoh lah. Kita buat preparation, kita buat persediaan, ulang kaji sungguh-sungguh untuk kita menghadapi satu peperiksaan. Tiba waktu periksa kita demam, kan rugi. Kan? Kita punya ulang kaji sampai berjaga malam ni, tapi bila waktu periksa demam, ruginya lah. Maka kita kena pastikan yang kita sungguh-sungguh lah jaga kesihatan untuk kita masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Buat persiapan tu sungguh-sungguh. Dan saya percaya tuan-tuan sudah ada persiapan-persiapan itu. Dah ada dah jadual imam tarawih. Dah ada dah kalau surau ni dia buat majlis berbuka puasa, dah tahu dah siapa hak ngantar makanan, macam mana dia nak serve. Itu semua antara persiapan-persiapan yang wajar lah, yang perlu untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita fokus buat ibadah saja. Sebab kita nak banyak ganjaran-ganjaran ni banyak. Nabi SAW begitu seronok sekali untuk bila masuk bulan Ramadan. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi setiap kali masuknya bulan Ramadan, Nabi akan dibuat announcement. Ja'akum syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan syahrun mubarak. Kutiballahu alaikum siyamuhu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughliqu fihi abwabul jahim. Selamat datang bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang begitu diberkati sekali. Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk berpuasa, dan pada bulan itu akan dibuka segala pintu-pintu syurga dan akan ditutup segala pintu-pintu neraka. Nabi SAW begitu teruja sekali untuk berada dalam bulan Ramadan, untuk melalui fasa-fasa hidup dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam satu hadis yang popular biasa kita dengar, kan, tapi ada sebahagian para ulama dia mempertikaikan tentang status hadis ini. Hadis yang berkaitan dengan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Dalam bulan Ramadan di awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, penghujungnya adalah pembebasan daripada api neraka. Walau bagaimanapun kita tetap dapat mengambil pengajaran daripada hadis itulah untuk kita usaha sungguh-sungguh, tak kiralah tengah ke, awal ke, ujung ke. Tapi daripada situ kita dapat satu gambaran bahawa Nabi SAW ni manusia yang agak pelik sekali. Tuan-tuan, bezanya Rasulullah dengan kita. Rasulullah ni seorang yang memberikan rahmat, antara asbab rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan kamu ya Rasul melainkan untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam.
Nabi bukan sahaja beri rahmat kepada manusia, tetapi beri rahmat juga kepada binatang-binatang. Nabi juga beri rahmat kepada cakrawala. Maknanya alam ini dia tidak spesifik kepada bumi saja. Di universe. Maknanya semua pihak dapat rahmat daripada Nabi SAW. Dalam pada itu, Nabi masih bersungguh-sungguh di bulan puasa untuk mengejar rahmat Allah. Kita jangan kata beri rahmat, kadang-kadang kita duduk satu tempat, orang menyampah dengan kita. Itu pun masih lagi tak nak sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan mendapatkan rahmat daripada Allah. Nabi ni tuan-tuan orang yang tak ada dosa, maksum. Orang yang tak pernah ada dosa. Pernahlah berlaku sikit-sikit, ya, Nabi SAW tersilap percaturan. Itu pun terus ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-firman Allah. Maknanya Nabi ni malaikat tak pernah catat dosa pun. Tak ada dosa. Tapi Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh untuk berpuasa bagi mengharapkan keampunan daripada Allah. Kita siang malam pagi petang buat dosa, masih lagi teragak-agak nak berpuasa sungguh-sungguh, masih teragak-agak nak beristighfar mohon keampunan walaupun dosanya banyak. Dan paling malang sekali tuan-tuan, ada juga sebahagian masyarakat kita yang memandang hina orang yang buat dosa. Orang yang dia sendiri banyak dosa, tapi dia pandang hina orang buat dosa. Saya beberapa kali diberikan peluang untuk cakap dengan banduan, dengan pelatih-pelatih di pusat pemulihan dadah, dengan banduan-banduan. Cuma saya tak ada kesempatan cakap dengan banduan akhir lagi. Banduan-banduan kes macam-macam dah saya sempat diberikan peluang untuk cakap. Ada antara soalan daripada banduan ni, dia kata, Ustaz, macam mana kami ni, adakah Allah masih pandang? Mereka, saya begitu sebab sekali lah bila mendengar keluhan. Barangkali mereka sering kali dicemuh, ya, oleh sebahagian masyarakat yang memandang mereka ni hina dan sebagainya. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW dia pernah sebut dalam satu hadis, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan dosa. Maknanya yang bercakap pada awak tu hina, dia pun berdosa. Bezanya dia tak kantoi, awak kantoi. Itu je. Sebab itu jangan mendabik dada kata kita paling mulia dan menghinakan orang sesuka hati. Kerana Nabi tak pernah menghina orang berdosa. Nabi tak pernah kritik, tak pernah hina orang berdosa. Bahkan Nabi declare dia sebagai sebaik-baik pula. Sebaik-baik. Kan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'. Nabi gelarkan dia sebaik-baik orang, sebaik-baik pendosa, dengan syarat dia adalah orang yang bertaubat mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ambil peluang sungguh-sungguh untuk bukan sahaja dalam bulan Ramadan, tetapi di setiap masa untuk sentiasa mohon keampunan. Cuma dalam bulan Ramadan banyaklah peluang-peluang keampunan Allah. Lagi banyaklah rahmat-rahmat Allah yang nak diturunkan kepada manusia. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita walaupun kita ini dalam keadaan tidur kerana kita berpuasa. Allah ampunkan dosa kita dalam keadaan kita bekerja kerana kita berpuasa. Kita sedang melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa. Ibadah yang tidak spesifik kena duduk satu tempat buat sesuatu perbuatan. Tak. Duduk saja sembang dapat pahala. Why? Aku tengah beribadah. Ibadah apa buat? Walaupun kita sembang. Buat apa? Puasa. Dia tak perlu di spesifik satu tempat duduk ataupun buat melakukan sesuatu perbuatan macam semayang, macam baca Quran, macam zikir, macam bagi sedekah, kena keluar duit. Tak. Dia duduk saja tapi dalam masa yang sama dia beribadah. Dan ibadah itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu begitu teruja Rasulullah bila nak masuk bulan Ramadan. Sebab dia all day dia buat ibadah. Tanpa apa-apa perbuatan yang spesifik. Kan? Sambil-sambil dia bekerja, sambil-sambil dia menyembang, sambil-sambil dia borak, sambil-sambil dia buat apa-apa, sambil-sambil dia tidur pun dapat pahala. Why? Sebab dia tengah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan perlu juga kita ketahui bahawa Ramadan ini antara satu pusat tarbiyah, universiti, yang mengajar kita
supaya kehidupan kita ini kembali kepada fitrah, kembali kepada matlamat penciptaan manusia yang sebenar, iaitulah tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan mereka ni untuk beribadah kepada aku. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok perkataan ibadah di situ, ibadah ini berasal daripada perkataan abada. Abada, abidun, hamba. Abada ni menyembah. Menyembah ni kalau kata pembuatnya adalah abidun, penyembah, hamba. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk ni mereka menjadi hamba kepada aku. Ataupun dalam bahasa kasar, kalau kita boleh terjemahkan ikut bahasa perbualan kita, seolah-olah Tuhan nak sebut, aku ni tak ingin jadikan manusia ni kalau mereka ni tak nak jadi hamba pada aku. Aku tak ingin jadikan manusia ni kalau watak mereka bukan watak seorang hamba. Sebab itu kita kena sentiasa ada karakter dan watak sebagai seorang hamba, bukan bersifat ketuhanan, apatah lagi bersifat ketuhanan. Kena sedar, benda yang paling utama sekali, sedar diri orang panggil. Sedar diri. Kita ni hamba. Bila hamba ni kita kena buat semua apa yang Allah suruh, semua yang Allah perintah. Saya baru ni sempat bersama dengan kumpulan penjawat awam yang baru dilantik, program transformasi minda. Kan? Bagilah tentang peraturan-peraturan kita sebagai seorang penjawat awam. Kan? Saya kata, ialah penjawat awam ni kita ada peraturan dia. Bagi yang beruniform, dia kena pakai uniform. Bagi yang masuk kerja mengikut waktu pejabat, dia kena ikut waktu pejabat lah. Pukul 8 sampai pukul 5, ataupun sekarang flexible time sampai pukul 9, balik pukul 6. Kemudian dia kena selesaikanlah kerja dia yang diberikan oleh majikan dia kena buat. Kemudian macam-macam lagi lah peraturan-peraturan yang perlu dibuat. Tuan-tuan, katakanlah ada seorang pekerja ni, dia masuk kerja awal, pagi, pukul 8 dia kerja, sebelum pukul 8 dia dah sampai pejabat, lepas pada pukul 5 baru dia balik, memang sharp on time dia bekerja. Kerjanya memang sungguh-sungguh, memang baik punya kerja. Tapi dia pergi kerja pakai kain pelikat. Adakah dia sebagai seorang pekerja yang baik? Dia pun jawab, tidak, dia bukan seorang pekerja yang baik. Kan? Ataupun dia bekerja sebagai seorang anggota polis sebagai contoh, tapi dia tak nak pakai uniform, dia nak pakai coat pergi kerja, ataupun dia nak pakai singlet pergi kerja. Bos dia marah, apa kau pakai macam ini? Bos jangan petikai bos, saya datang pukul 8 tadi bos, orang lain semua datang 8.30, saya datang pukul 8. Bos suruh buat kerja minggu depan siap, minggu ni saya dah siapkan, apa masalah? Kerja pakaian saya ni tak ada kaitan pun dengan saya punya kerja, tak ada. Ini kan peraturan office, masuk pukul 8 peraturan juga, saya dah ikut. Buat kesiapkan kerja ikut peraturan juga, saya ikut, apa masalah? Kan? Bos dia kata, tak boleh awak dikira sebagai pekerja yang tak ikut peraturan kalau awak tak ikut peraturan pakaian. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau ada 5 peraturan, tolak 1, kosong. Kita bukan dikira sebagai seorang yang mengikut peraturan kalau kita hanya tinggal 1 saja peraturan-peraturan yang ditetapkan kepada kita. Tuan-tuan setuju tak? Setuju kan? Tapi kenapa ada sebagian masyarakat kita nak mendiskriminasikan peraturan agama? Kenapa awak pakai macam ni? Yang penting saya semayang, saya hormat orang tua, tak apalah saya nak pakai macam mana pun. Kadang-kadang orang kita ni mendiskriminasikan agama. Peraturan lain dia setuju. Kalau tinggal satu peraturan masih dikira sebagai orang tak mengikut peraturan. Tapi dalam peraturan agama, asal dia semayang, asal dia puasa, asal dia hormat orang tua, kira tak ada masalah kalau dia nak buka aurat, contoh. Ataupun asal dia puasa, asal dia itu tak ada masalah kalau dia tak nak bayar zakat. Tak boleh gitu. Benda wajib tetap wajib. Tak kira lah sama ada kita ni dari sudut lifestyle kita memang Islamik baik punya, tapi dari sudut satu part kita fail, masih tak dikira. Jadi Ramadan ni nak ajar kita supaya kita kena faham dan jelas benda ini. Kita adalah seorang hamba Tuhan yang watak dan karakter kita mesti sebagai seorang hamba. Mesti sebagai seorang hamba.
Baik tuan-tuan, jom kita tengok dalam masa yang ada ini, kita lihat apakah dia yang boleh Ramadan berikan pada kita. Pertama sekali, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sebut dah sikit tentang yang tadi, iaitulah kita diampunkan dosa. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan dia mengharapkan ganjaran rahmat daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosa-dosanya yang lalu telah diampunkan. Dosa-dosanya akan diampunkan. Kita sebut tadi. Dalam pada keadaan dia tidur, sebab apa? Sebab dia puasa, Allah ampunkan dosa dia. Banyak betul peluang untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ada tapi dia. Mesti berpuasa dengan keadaan nak mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan keredaan daripada Allah. Sebab ada juga dalam satu hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi sebut, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang berpuasa, tapi puasa dia tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga saja. Maknanya ada golongan orang yang puasa tapi puasanya sia-sia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan moga-moga kita terlepas daripada golongan itu. Bayangkan dalam satu pusingan bonus kita tak layak untuk mendapatkan bonus daripada pusingan itu. Betapa ruginya kita. Walhal pusingan itu paling senang sekali nak buat. Kalau kita main game, contoh main game kan, main permainan komputer, lepas tu dia ada satu pusingan bonus. Pusingan bonusnya tak payah buat apa-apa, kutik je duit dalam tu. Tapi kita tak kutik, kan rugi namanya kan, pusingan bonus ni. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, lebih malang lagi ramai dalam kalangan masyarakat kita, ni bulan puasa ni bulan pengampunan dosa. Bulan puasa bulan pengampunan dosa. Puasa Ramadan dengan pengampunan dosa dia tak dapat dipisahkan. Ibarat au dengan tebing bagai isi dan kuku. Memang sebut Ramadan, automatically akan ada pengampunan dosa. Tapi lebih malang lagi, ada orang yang dalam bulan puasa dia buat satu dosa yang tak ada dalam bulan-bulan lain. Dia ada satu dosa khusus yang tak ada dalam bulan-bulan lain. Saya ingat kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan dapat jawab apa dia agak-agak? Apa dia agak-agak? Bulan lain tak ada dosa ni. Bulan puasa je ada dosa ni. Dosanya adalah tidak berpuasa. Kan? Tuan-tuan tak puasa bulan Syawal tak berdosa. Tak puasa nisfu Syaban tak berdosa. Tak puasa time-time waktu-waktu lain, Isnin Khamis tak berdosa langsung. Kan? Tapi bila tak puasa bulan Ramadan, dosa. Dahlah dia tak dapat keampunan, dia dapat pula satu dosa spesifik dalam bulan Ramadan. Oh, malang sungguh orang. Ini begitu malang sekali. Dan dia ada satu lagi dosa yang dia tidak berlaku di bulan lain, tapi jarang-jarang berlaku, dia obvious berlaku dalam bulan Ramadan. Apa dia agak-agak? Ini lagi susah kan? Tadi senang sikit, tapi tuan-tuan tak terfikir kan? Tapi ini lagi susah soalan ni. Bulan puasa, dia memang sangat obvious apa bahasa Melayu? Dia sangat nampak kesalahan itu berlaku. Tapi kalau dalam bulan-bulan lain, tak berapa nampak sangat. Apa dia? Pembaziran. Setuju tak? Kan? Dalam bulan puasa, tuan-tuan, pembaziran ni memang begitu nampak sekali. Memang begitu ketara lah. Begitu jelas dan ketara sekali. Bulan lain, kita tak berapa nak membazir sangat. Sebab kita time beli, kita tak beli banyak. Sebab kita tahu kan, lapar beli balik. Tapi bulan puasa, la ilaha illallah, time buka tu kan. Banyak lauk daripada orang nak makan. Kan? Itu belum cerita kita usah orang dekat bazar Ramadan. Mula-mula nampak perhayang, lama-lama nampak perha orang je lah nampak. Kan? Itu belum lagi cerita kita berjalan kat bazar Ramadan tu. Tuan-tuan, ada satu fakta yang saya nak bawa pada tuan-tuan. Pada bulan-bulan yang lain, mengikut perangkaan daripada PPS, PPA. PP saya, PP awak. Apa dia? Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Malaysia. Satu syarikat di bawah kelolaan SW Corp. Dia kata apa? Setiap
hari di seluruh negara lebih kurang 15 juta kilogram makanan dibazirkan pada bulan-bulan yang biasa. Ini secara umum. 15 juta kilogram makanan dibazirkan di seluruh negara, sedangkan sahabat-sahabat kita yang kebuluran di seluruh negara anggarannya perlukan hanya 3 juta makanan untuk mereka bebas daripada kebuluran. Bayangkan, pembaziran 15 juta. 3 juta saja diperlukan untuk membebaskan mereka daripada kebuluran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kilogram. Angka ini dia makin naik apabila masuknya bulan Ramadan. Dia naik sehingga 15 ke 20%. Menjadikan purata pembaziran sebulan di bulan Ramadan sahaja, bukan sebulan, sehari. Di bulan Ramadan sahaja 17.8 juta kilogram dibazirkan. Dan lebih daripada 5 juta adalah makanan yang belum terusik. Maksudnya masih dalam bungkusan, dalam plastik. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Angka, maafkan saya, dia bukannya 5 juta, sorry. 270 juta kilogram yang belum terusik. 5 juta di bulan-bulan yang lain. 15 juta makanan membazir, 5 juta tak terusik. Dalam bulan Ramadan, 17 juta 17 juta kilogram dibazirkan sehari, maksudnya 534 juta kilogram sebulan. Daripada 534 juta kilogram sebulan, 270 juta kilogram atau bersamaan dengan 50% daripada 534 juta itu adalah makanan yang belum terusik. Ada satu profesor namanya Profesor Dr. Li Hum Hai, apa nama? Dia buat satu kajian. Dia kata 270 juta kilogram makanan yang tak terusik yang dibazirkan ini sebanyak mana? Baik, tuan-tuan, dia boleh bina KLCC sebanyak 30 buah dengan isi padu yang sama. Kalau kita kumpul makanan tu sebesar KLCC, kita boleh buat 30 buah KLCC dengan isi padu yang sama. Begitu banyak sekali pembaziran yang berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan sebahagian daripada penyumbang pembaziran itu barangkali kita, na'udzubillah. Sebab itu kita jangan terlalu teruja dengan suasana Ramadan sehingga menyebabkan kita beli itu lebih daripada biasa. Saya ingat golongan bapa-bapa ni perasan kot. Bulan lain kita belanja banyak ini, bulan puasa lebih daripada itu. Wallahu a'lam apa. Walhal kita makan kurang daripada bulan biasa. Tapi disebabkan oleh nak berbuka, nak bersahur itu, ni tak termasuk dengan barang raya tak. Dia bulan puasa saja. Untuk makanan juadah berbuka dan sahur saja yang dibazirkan. Sedangkan Quran sebut apa? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir itu Allah gelarkan dia sebagai saudara syaitan. Bayangkan, dia bukan kawan rapat lagi dah, saudara betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu yang pertama. Allah beri keampunan, tapi jangan kita terlepas keampunan dalam masa yang sama kita buat satu dosa yang jarang-jarang kita buat di bulan lain. Walaupun kita gelarkan dosa pengampunan dosa dalam Ramadan ini bagai au dan tebing, bagai isi dan kuku, tapi ada orang yang bulan puasa dia buat satu dosa hak lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nauzubillah. Yang keduanya tuan-tuan, ganjaran digandakan. Ini memang sangat berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, jom kita muhasabah diri sikit. Saya cepat-cepat sikit sebab kita pun dah isyak. Kita muhasabah dirilah. Kalau kita ikut spesifikasi Kementerian Kesihatan Malaysia, kita kena tidur 8 jam sehari, betul tak? Kan? Itu ikut spek lah. Bagi orang yang bagus sikit 4 jam. Bagi orang yang beramal ibadah banyak sikit, mungkin 4-5 jam cukup dah dia tidur. Tapi bagi ikut spek Kementerian Kesihatan 8 jam sehari.
8 jam banding dengan 24 jam maksudnya 1/3. Kalau kita betul-betul tidur ikut spek KKM, kita dah menghabiskan 1/3 daripada hidup kita hanya untuk tidur saja. Maksudnya kalau kita hidup 30 tahun, 10 tahun solid untuk tidur saja. 10 tahun solid untuk tidur. Kalau kita umur 60, 20 tahun solid untuk tidur saja. Itu tak termasuk dengan masa kita kecil, kita tidur banyak pada berjaga. Baik, kita buat kontradik sikit. Kita ambil kira masa kita beribadah. Ini tak termasuklah kita, ada orang kata bekerja itu sebagai ibadah. Tak termasuklah. Ini kita cerita ibadah spesifik. Ibadah spesifik. Berapa banyak masa kita provide masa kita dengan Tuhan satu hari? Berapa banyak? Katakanlah, kita ambil lah. Ya, 10 minit untuk semayang. Sekali semayang, 10 minit kita ambil masa. Kan? Jadi 5 kali 50 minit. Tuntang, sejam. 60 minit. Okey. Sejam habis dekat semayang 5 waktu. Baca Quran, berapa lama tuan-tuan boleh baca Quran? 2 jam. 2 jam. Kan? Tuan-tuan orang baik-baik, 2 jam baca Quran. Kemudian, masuk tadarus, tahajud apa semualah. Okey apa? Qiyamulai berapa lama? 2 jam. Ambil lah. 2 jam qiyamulai, 2 jam baca Quran, sejam semayang 5 waktu. Oh, itu kira dah terror lah tu kan? Dah rasa ahli syurga lah gitu. Tak? Dah rasa ahli syurga sangat dah kalau dapat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita buat macam itu, dalam tempoh 10 tahun, ibadah kita baru 6 bulan. Kalau kita kumpul 5 jam satu hari, dalam tempoh 10 tahun, usia ibadah kita hanya 6 bulan. Bayangkan. Banyak ke sikit nak dibandingkan itu? Sikit. Sebab itu kita kena... Kita kalau nak banding dengan umat zaman terdahulu, jauh langit dengan bumi lah tuan-tuan. Umat terdahulu ibadahnya ratus-ratus tahun. Kan? Kalau kita lah nak compare dengan mereka, jauh lah. Mereka ibadah lama. Banyak. Tambah pula mereka mana ada gadget. Kita kejapkan ngaji 2 minit, gadget. Ngaji 2 minit, keting masuk. WhatsApp group. Juzuk berapa dah tu? Tengah ngaji ni. Dan lagi reply. Kan? Banyak distraction kita bagi. Kita sekarang ni nak buat, kita bukannya tak ada intention nak buat benda baik, bukan tak ada niat, tapi distraction tu banyak. Gangguan-gangguan tu banyak. Kan? Dia orang tak ada benda-benda tu. TV tak ada, radio tak ada, benda-benda telefon lagi lah jauhnya. Internet semua tak ada. Belaka. Distraction ni kurang. Ni kalau di ibadah tu dia fokus betul. Ni banyak ibadah. Kita zaman sekarang ibadahnya sikit. Ibadahnya sikit. Jadi malu lah kita dengan umat-umat terdahulu kan. Malu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kasih sayang dan rahmatnya Allah SWT melalui rahmat daripada yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Allah beri kita berganda-ganda amalan. Amalan sikit, tapi ganjarannya banyak. Kita bolehlah action sikit dengan umat-umat Nabi sebelum. Contohlah umat Nabi Nuh ataupun umat Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib sendiri umur 254 tahun. Kita pun cakap, katakanlah kan, berlaku dialog kita dengan umat Nabi Syuaib. Kau beribadah berapa lama? Aku ibadah kurang lebih dalam 150 tahun lah, lebih kurang lah. Tolak campur 150 tahun. Engkau berapa? Ditanya pula umat Muhammad. Engkau berapa? Kita orang dalam 2000 tahun ada. Oi. Kan? Apa hal engkau ibadah banyak sangat tu? Kan? Pasal ibadah banyak sangat tu. Agak-agak lah. Engkau hidup pun tak sampai 100. Yelah aku Lailatul Qadar dapat 20 tahun. Jadi setahun 83 bulan. 10 tahun 800 bulan. 20 tahun 1600 bulan. Campur-campur lebih kurang dalam 2000 ada. Kan? Bolehlah action sikit. Kalau kita tak ada ganjaran tu, tak ada gandaan itu, kita nak action apa? Ibadah aku cuma 6 bulan je. Kan begitu. Malu lah kita kan. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita, kita boleh action lah. Boleh action macam itu. Ibadah kita banyak. Walaupun umur kita pendek. Tapi kiraan gandaan ganjaran pahala kita banyak. Itu belum campur lagi kita baca Quran satu huruf dapat satu ayat. Satu huruf dapat 10 ganjaran. Kita baca bismillah saja tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja, perkataan tu saja ada 19 huruf. Kali dengan 190, kali dengan 10. 190.
Tadi hadis yang saya baca daripada yang hadis mula-mula saya baca tadi, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis kursi. Allah kata apa? Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak Adam itu akan digandakan antara 10 minimum hingga 700. Qala Allah azza wa jal illa saum. Allah kata kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan memberikan ganjaran gandaan itu. Maknanya dalam bulan-bulan yang lain antara 10 sampai 700. Tapi bulan puasa itu free. Maksudnya Allah bebas untuk beri berapa-berapa pun, tak ikut spek dah. Dan sudah pasti Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang, takkan nak kurang daripada itu. Mestilah lebih daripada itu. Boleh jadi hari bulan biasa kita baca satu huruf 10 hasanat. Boleh jadi bulan puasa dapatlah 100. Orang yang struggle sikit dapatlah 1000. Orang yang sambil-sambil jaga anak dapatlah 15,000. Gitu. Kan? Ikut tahap struggle kita nak baca tu banyak mana kan? Sungguhan kita tu nak baca. Orang yang memang hafazannya lancar sambil julur kaki baca Quran mungkin dah dapat 20 je. Sebab dia senang sangat nak bacanya. Tuan-tuan, ni baca Quran. Orang yang pandai baca Quran, kata Nabi, akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Tapi orang yang tak pandai baca, tapi dia tetap baca, Allah bagi dia 2 kali ganda. Satu sebab dia baca, yang keduanya sebab kesungguhan dia baca. Orang yang pandai baca Quran, tuan-tuan, sambil julur kaki boleh baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulub. Tengok kalau kita tadarus kan. Kalau kita tadarus orang yang pandai baca Quran, relax je nampak dia baca kan. Relax dia baca. Tapi kalau orang tak pandai baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal, kita sesok nafas-nafas nak ngabihkan satu muka surat. Betul tak? Kita tadarus tengok kan. Tengok orang tak pandai baca Quran, habis struggle nak baca Quran. Tetap juga nak baca dengan kita sesok nafas. Kan? Layak nak dia dapat 2? Layak. Sebab dia susah nak baca tapi dia sungguh-sungguh nak baca. Yang gelak ke orang itu. Memang dia tak pandai nak macam mana. Dan dia ada kesungguhan. Nak khatam. Ustaz-ustaz kata, kita kena khatam. Malu lah dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 1 hari sekali khatam. 30 hari 30 kali khatam. Bulan puasa 60 kali khatam. 1 bulan. 1 hari 2 kali. 30 juzuk kan juzuk 30. Ustaz cakap kan. Bacalah, khatam lah. At least dapatlah sekali khatam. Orang yang pandai baca Quran, beres ya. Orang tak pandai baca Quran, struggle. Nak ngabih. Orang pandai baca Quran, budak-budak tahfiz. Saya bila lepasan tahfiz. Budak-budak tahfiz, 1 juzuk tu 20 line. 20 line. 20 muka surat, 10 line, 1 juzuk. Biasa normally ambil dalam 30 minit. Waktu biasa 30 minit. Orang yang betul-betul lancar betul, dalam 20 minit insya-Allah dapat. Seminit semuka. Baca. Tanpa sekat lah, tanpa sangkut lah. Kalau sangkut, anjurlah sikit masa. Maknanya kalau dia nak ngabihkan 31 juzuk sehari tu, dia provide masa dalam lebih kurang dalam setengah jam. Campur borak sikit 45 minit habis. Orang yang tak pandai baca Quran, gagak-gagak baca Quran, sangkut-sangkut baca Quran, berapa lama masa dia nak ngabihkan 1 juzuk tu. Letih. Kan? Tapi ganjarannya banyaklah. Mungkin Allah bagi banyak sikit. Ataupun sambil-sambil nak baca Quran, anak nak menyusulah, anak nak makanlah, anak nak itulah kat rumah kan, nak masuklah, suami balik nak terang, nak moreh lah, apalah. Jadi bila banyaknya dugaan-dugaan macam itu, mungkin banyak sikit Allah bagi. Lebih daripada itu. Kan? Dan takkan Allah bagi kurang daripada 700. Sebab Allah Maha Pemurah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apatah lagi dengan Lailatul Qadar. Ini benda yang kita semua tahulah. Baik. Satu perkara lah. Dia walaupun awal-awal Ramadan, tapi tak salah kalau kita cerita tentang Lailatul Qadar ni. Tuan-tuan, kasih sayangnya Allah seolah-olah nak paksa kita dapat Lailatul Qadar. Sebab apa tuan-tuan? Lailatul Qadar ni dia punya, yelah kita semua tahu kan, dia punya ganjarannya 1000 bulan atau bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan something. Dan Allah bagi tahu, Allah bagi diskaun banyak pada kita. Allah bagi diskaun banyak.
Kita tak perlu berteka-teki lah. Daripada 365 hari setahun, 365 hari, Allah bagi kita diskaun 91.78% bersamaan dengan 335 hari. Lailatul Qadar ni dia annually. Dia annual punya event kan. Setiap tahun, setahun sekali. Jadi daripada 365 hari, kita tak payah cari dah. Allah bagi diskaun dah 335 hari. Mu cari 30 hari ni je. Kan? Cuba kita pandang ke arah itu. Kita hidup setahun 365 hari. Lailatul Qadar ni annual event. Maknanya setahun sekali. Maka kita kena tengoklah daripada 365 hari, kita tak perlu nak teka-teki dah. 335 hari Allah bagi diskaun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Dan Nabi pula bagi satu hadis. Dalam satu hadis riwayat Muslim, tahayyinul lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi tambah lagi diskaun 5.48%. Menjadikan jumlah keseluruhan diskaun yang Tuhan bagi 97.26%. Daripada 365 hari, Allah tolak 355 hari. 10 hari ni je cari. Daripada 365 hari setahun kita hidup atas muka bumi ni, provide masa 10 hari ni je untuk cari Lailatul Qadar. Hak tu kita nak berlagak dengan umat Nabi lain pun dapat 1000 bulan. Kan? Hak tu kita nak action sikit. Oh, mereka tu umur panjang, kita ni umur pendek. Tapi dengan umur pendek, umur 60-70 pun ibadah kita dah 1000 tahun contoh. Kan? 10 kali dapat Lailatul Qadar 830 bulan. 830 tahun. Kan? Sebab itu ganjaran memang sangat digandakan. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, Ramadan ini jadikan dia sebagai bulan transformasi. Untuk kita mentransformasikan diri kita, akhlak kita. Biasanya Ramadan ini dijadikan orang nak berhenti rokok, dia cari bulan Ramadan. Orang nak apa lagi? Nak bersilaturahim, cari bulan Ramadan. Orang nak berubah sembahyang Jumaat bulan Ramadan. Biasanya mana masjid yang kita dapat detect, biasanya dia akan berlaku pertambahan selepas Ramadan. Bulan Ramadan jadi turning point untuk seseorang itu berubah. Jadi ability Ramadan ini antaranya adalah untuk mentransformasikan diri kita. Rugi kalau sekiranya bulan itu dia ada kemampuan untuk mengubah sikap kita, akhlak kita, tapi kita tak terkesan pun dengan Ramadan. Tak terkesan pun dengan tarbiyah Ramadan itu. Tak terkesan. Itu suatu kerugian yang begitu rugi sekali. Rugi. Sebab dia adalah suatu markas tarbiyah, pusat tarbiyah, madrasah, universiti. Untuk mengubah seseorang itu supaya dia jadi objektif. Puasa ni apa dia? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Jadi itu kita nak kena transform diri kita supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mudah-mudahan kita jadi macam gini. Kalau seseorang itu diterima masuk ke sebuah universiti, ni last. Seseorang itu diterima masuk ke sebuah universiti, dia dapat tawaran. Bila dia masuk dalam universiti, dia tak buat apa-apa. Belajar tidak, kelas tidak, monteng, duduk tidur, main game, kawan-kawan lepak bandar. Akhirnya dia keluar universiti dalam keadaan dia dapat CJ ke tidak? Tidak. Sebab dia gagal. 100% dia gagal. Dia dapat nothing, tak dapat apa-apa pun. Ada satu golongan lagi, bila dia masuk dalam universiti, dia buat, tapi dia buat benda hak yang perlu je. Masuk kelas. Dia tak terlibat pun dengan aktiviti, dia anti-sosial, dia tak terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan, co-curriculum dia tak terlibat. Dia hanya semata-mata mari belajar library. Tu je. Dia grad, tapi grad dia tu so-so sajalah. Banding dengan golongan ketiga, masuk universiti, belajar bagus, aktif pula, persatuan sana, persatuan sini,
aktif sana sini. CJ tak dan satu folder, 3-4 folder nak isi CJ dia saja. Untuk belajar saja. Keluar minta kerja, siapa hak paling senang dapat kerja? Golongan ketiga, pertama tadi reject awal dah, mu CJ pun tak ada. Kan? Golongan kedua, ada masa dia dapat lah. Tapi kalau dia ada saingan dengan golongan ketiga, memang dia akan kalah lah. Tuan-tuan, golongan pertama tadi adalah orang yang bila masuk dalam bulan Ramadan, nothing, tak ada apa-apa pun. Na'udzubillah. Dengan tak puasanya, dengan masih lagi perangai yang sama. Keluar grad Ramadan tak ada apa-apa, kosong. Fail. Ramadan tak mampu beri apa-apa pada dia. Golongan kedua, dia hanya buat benda-benda wajib. Puasa. Mayang, tarawih. Sunat je kan? Kan? Sunat je. Tak ada masalah. Kan? Sedekah ni wajib ke sunat? Sunat. Zakat kan aku buat lah, fitrah. Ujung-ujung bulan kan? Dia hanya buat benda-benda hak perlu saja, hak wajib saja. Keluar, dia masihlah dapat sesuatu. Tetapi tak besar lah. Rugi sebab ganjaran banyak bulan Ramadan. Banding dengan golongan ketiga tadi kan, tarawih dia buat, sedekah dia buat, tadarus dia buat, bantu orang dia buat, macam-macam. Berpuasa sungguh-sungguh. Akhirnya, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik lah. Ataupun mungkin kita boleh adjust sikit tajuk ni tadi 1, 2, 3 go kan. Kita buat sikit nak bagi nampak berkesan di hati. Andai ini Ramadan terakhirku. Kan. Kita buat jadi seolah-olah Ramadan ni hak nombor lah untuk kita lah. Lepas pada ni, takut-takut kita ni tak sempat dah dengan Ramadan akan datang. Jadi gunakan kesempatan ini sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini 1444 Hijrah memberikan satu turning point, transformasi diri, akhlak kita, sasiah kita, ibadah kita, sifat dan karakter hamba dalam diri kita. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu dalam lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf kerana mengambil masa yang lama lah selepas daripada isyak. Wallahu alam. Terima kasih.